Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Yang dikasihi Tentang kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saya pun dah 2-3 kali jadual kot Zul. Tapi memang hajat tu memang dah lama sangat dah nak sampai. Dan Alhamdulillah sampailah akhirnya. Kita nak ambil kesempatan masa yang ada ni untuk kita sebenarnya nak sembang-sembang je pun. Dia kalau kita boleh jadikan seluruh hidup kita sembang-sembang tu adalah benda ilmu, itu bagus, ya. Kalau kita jadi fokus masa majlis saja, maknanya belum capai lagi. Ada orang qiyamul lail majlis, itu tak betul lagi tu. Dia majlis qiyamul lail itu untuk orang yang tak pandai lagi. Bila dah naik level, sepatutnya dia dah tak payah majlis qiyamul lail. Qiyamul lail tu jadual harian. Majlis ilmu pun sepatutnya untuk orang-orang amatur, majlis ilmu sekali-sekala. Tapi kalau untuk kita yang dah level, orang muda dia panggil next level, dia panggil. Orang next level ni, dia sembang tengah minum makan roti canai pun ilmu. Itu barulah kita berada sepanjang hidup kita dalam majlis ilmu. Apa betul? Ya? Dan mudah-mudahan kita termasuklah dalam kalangan orang-orang yang sepanjang masa kita tu adalah waktu-waktu yang dikira pahala, ya. Saya ni tuan-tuan sikit lah kot, takut orang salah faham saya, takut tak kenal langsung salah faham juga. Saya ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah masuk ke universiti, belajar, orang panggil belajar pengajian Islam lah, ya, belajar pengajian Islam, sarjana muda bahasa Arab dan ilmu wahyu. Jadi kalau tuan-tuan dengar saya cakap ada ayat Quran, ada hadis tu, betul lah. Maknanya belajar juga dulu, ya. Tapi saya sambung pengajian sarjana saya, master saya sambung sarjana sains dalam bidang lebih kurang IT. Saya belajar ilmu teknologi, ya. So saya kalau ikut jawatan, dalam jawatan tu dia memang ada nak, sebelum nama saya tu dia panggil TS, Technologist Professional. So bila saya belajar sains, saya duduk dengan kawan-kawan sains. Orang sains dengan orang agama ni dia lain. Kita duduk surau ni biasanya kita orang agama lah. Kita orang agama lah ni, orang yang jarang belajar kimia, biologi dalam surau. Sebab tak ada cikgu sains tak ada jadual kuliah. Sepatutnya kena ada tu. Tu bagi idea tu. Maknanya 1 malam, 2 malam seminggu ada cikgu biologi aja, ada cikgu fizik aja. Sebab ilmu tu ilmu yang bermanfaat juga, ya. Jangan kata ustaz saja yang dapat pahala. Jangan salah faham, ya. 2-3 hari lepas dah dengar ustaz, berita ustaz yang tak berapa seronok pula kan. Bila ustaz buat benda tak betul, dia jadi besar, pasal pandangan kita pada ustaz tu. Saya mudah je, semua kita sama, ya. Sebab tu saya nak cerita latar belakang saya sikit tu. Saya jumpa dengan orang sains, tuan-tuan. Orang sains ni pasal minta cerita pasal buku saya ni, Dakwah Santai Tapi Sampai, ya. Dia lawan kepada jenis orang-orang kita, budaya masyarakat kita, ya. Dakwah bantai. Pasal kita memang jenis suka kata korang. Jangan buat terkejut lagi, ya. Kejap lagi saya bercakap banyak lagi benda yang terkejut. Sebab saya orang sains, tuan-tuan. Saya orang teknologi. Saya bukan ustaz 100%. Orang sains, orang teknologi, dia cakap direct. pH 8 alkali, ya, dalam kimia.
pH 8 alkali, pH 6 acid, pH 7 neutral. Nasib baik ada orang tahu 2-3 orang. Ya. Jadi ustaz dan tak tahu ilmu lain, rugi. Sebab kita nak hidup kena guna ilmu sains. Ada orang kata kita dah belajar agama kan, cukup lah. Tak cukup. Itulah yang jadi masalah pada kita. Pasal kita duduk pisahkan agama dengan ilmu-ilmu lain. Ya. Bukan fiqh saja ilmu agama. Bukan bab solat saja ilmu agama. Orang yang solat dan dia faham ilmu fizik, dia akan jadi orang yang sangat khusyuk solat. Orang yang semayang, kadang-kadang kita tengok Tok Imam pun kan? Bukan kata kat siapa-siapa ni ya. Ada semayang Allahu Akbar, tak faham lah tu ya. Mungkin dia tahu hadis ya. Hadis Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli, semayang macam Nabi semayang. Tak sama juga, tak serupa. Nabi semayang lain. Nabi semayang Allahu Akbar. Orang fizik dia tahu kenapa kena angkat tangan sampai habis ya. Kan itu kaifiat solat Nabi. Allahu Akbar, berdiri tegak, lepas tu angkat tangan ke sini, dia akan terasa tulang belakang ni tuan-tuan ya. Sebab tu orang Islam sepatutnya sihat. Orang Islam bukan gemuk. Kita silap faham, orang Islam mesti gemuk. Jadi ustaz pakai jubah pasal perut penuh dalam. Salah. Nabi perut flat. Saya ni rasa bersalah lah, lama dah rasa bersalah. Perut saya taklah depan sangat pun, tapi rasa bersalah. Sebab Nabi perut dia flat. Orang Melayu memang perut ke depan. Hari tu musim haji. Pergi ke perkumpulan, masa kita berkumpul haji perdana tu kan ya. Ramai-ramai sebelum pergi, saya berjalan lah dekat yang jual-jual baju. Dia kata kat Malaysia kena jual baju yang ada butang. Sebab perut orang Malaysia nak pergi haji semua gemuk. Peniaga lah cakap. Saya tak tahu peniaga cakap ya, dia tahu marketing. Tak betul lah tu. Sebab Abu Hurairah kata Rasulullah bila mandi, air kena dada Rasulullah, lepas tu air meluncur turun. Rasulullah ambil air lain basuh perut. Kita air lepas kena dada, banjir kilat. Memang kat Malaysia selalu banjir kilat. Tak tahu nak pergi ke mana air tu ya. Tuan-tuan ini kadang-kadang nampak macam Allah, apa ustaz ni cakap ya, ni direct sangat je cakap. Dalam sains dia kata kalau kita cakap benda tak sampai, kita tak faham. pH 8 alkali nama dia. Ada orang kata boleh tak kalau saya tak nak panggil alkali, saya nak panggil dia macam tak berapa asid. Ya. Cikgu sains akan jawab pH 8 tu alkali bodoh. Jangan bodoh sangat. Tu ada pula yang tanya nanti tu, Allah ustaz apa ni cakap bodoh? Sebab memang bodoh. Kalau tak faham benda macam tu bodoh. Sebab yang faham cerdik, lawan pada cerdik bodoh. Tapi pasal ustaz kita lama dah ustaz kita ajar ni, saya tak berapa ustaz pula ni. Lama dah ustaz duk ajar jangan sebut bodoh, tak baik. Habis nak sebut apa? Kalau lawan pada cerdik, nak sebut apa? Ada orang dia kata kurang cerdik, nampak bodoh dia. Sebab lawan pada cerdik, bodoh. Dalam kamus ada, takkan tak lulus bahasa Melayu. Tuan-tuan, yang kita jangan salah faham. Kita jangan katakan orang bodoh, itu tak baik. Sebut bodoh tak apa. Saya kadang-kadang dalam masjid, saya kata saya nak cerita tuan-tuan, cerita tentang babi tuan-tuan. Ramai yang angkat kepala. Pasal babi ni tak berapa sedap bunyi. Kita diajar hidup acah-acah nama dia acah-acah. Kita tak real. Bila saya sebut babi ramai orang tengok. Saya kata boleh ke saya nak cerita pasal babi? Dia kata Allah Ustaz, macam tak sedap je dalam masjid ni Ustaz. Saya kata apa masalah babi? Apa masalah babi? Babi Tuhan kata dia adalah najis mughallazah. Sebab itu Tuhan turunkan hukum sama.
Bila sentuh babi, sama. Kenapa Tuhan buat babi? Mesti ada sebab. Ya. Kenapa sampai kat kita, kita tak suka sebut babi? Sebab babi adalah ciptaan Tuhan. Tapi pasal dalam budaya kita, kita dah lama dah terikut kot. Ya, bila kata nak marah kat orang, babi. Dia nak marah dekat kereta kancil pun dia panggil babi. Babi punya kancil, dia kata. Kereta tu kereta kancil. Ya. Tuan-tuan, saya cerita pasal babi, tuan-tuan. Babi ni ciptaan Tuhan. Siapa benci kat babi, berdosa. Sebab itu ciptaan Tuhan. Siapa yang kata ciptaan Tuhan tu tak baik, ya, dekat alam barzakh nanti, kita semua akan mengaku, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, aku mengaku tak ada satu benda pun yang kau buat sia-sia dekat dunia. Apa rahsia babi? Babi dalam ilmu kajian saya lah, pasal saya lepas saya sambung pengajian sains, master saya buat PhD saya bidang psikologi pula. Saya warna-warni sikit. So kalau tuan-tuan dengar saya cakap direct, maknanya saya jadi orang sains lah tu kejap, ya. Kalau saya cakap nampak ada ayat Quran, ada hadis, itu masa jadi ustaz. Saya cakap pasal babi, psikologi babi. Tuan-tuan, babi ni adalah binatang yang Allah cipta. Allah suruh kita bertadabbur. Allah suruh kita tengok ciptaan Tuhan. Kita tak buat, ya. Kita ni sembang kencang, praktis tak berapa. Tuan-tuan tahu negara Malaysia duduk nombor berapa antara negara-negara dalam dunia yang praktis bagus, yang buat amalan-amalan bagus, nilai-nilai peradaban yang tinggi? Nombor 67, tuan-tuan. Ya, negara Islam nombor 67. Ini kita lah yang merosakkan negara ni. Nombor 1 Iceland, nombor 2 Finland, nombor 3 Switzerland, nombor 4 Belgium, nombor 5 New Zealand. Mana negara Islam? Sebab itu orang, ulama-ulama kita, dia kata, aku pergi ke barat, aku dapati banyak Islam. Orang Islamnya sikit. Aku pergi ke timur, Negeri Sembilan, Niche Sembilan tu timur. Kita tak berapa barat mana, tak yang aku barat lah, ya. Aku pergi ke timur, aku dapati ramai orang Islam. Islamnya sikit. Masuk lift kat Malaysia macam mana? Berebut rapat duduk depan pintu. Tak hirau dekat orang langsung. Mana Islam ajar macam tu? Ya. Pergi solat Jumaat kat mana selipar kita? Atas selipar orang. Mana Islam ajar macam tu? Tu pergi sembahyang Jumaat tu. Pergi nak jumpa Tuhan tu. Parking kereta double tak payah cakap lah. Ya. Mana pergi cara hidup agama? Sebab tu orang tak suka kat Islam. Ya. Kita duk bising kecoh orang murtad. Pasal kita pendakwah ni. Pasal kita tak berapa santai dan tak sampai. Kita ingat kita dah bagus dakwah kita. Tapi ramai orang murtad kat Malaysia. Dekat New Zealand, 50 orang mati ditembak dalam masjid, tuan-tuan. Syuhada, syahid. 50 orang mati ditembak. Apa jadi dekat New Zealand? Tenang. Bila orang tanya keluarga, orang kata macam mana, apa jadi dekat suami kena tembak, dia kata tak macam mana, yang lepas-lepas lah. Yang dah berlaku kita maafkan. Ini orang Islam di New Zealand, bukan orang Islam Malaysia. Orang Islam di New Zealand, kita nampak dia macam tak berapa gagah mana, mengalah je, asyik-asyik mengalah je, maafkan orang. Itu yang Islam ajar. Islam tak suruh balas dendam. Islam tak suruh cakap kasar. Tapi dekat Malaysia, seorang kena himpit dekat lori 6 bulan tak habis duk maki hamun. Sampai ke menteri pun kena maki hamun. Itu Malaysia, negara Islam. New Zealand bukan negara Islam. Dan apa kesan bila orang berlaku pembunuhan 50 orang? Ini baru kita nampak Allah bagi tahu orang mati syahid, dia tak mati sebenarnya. 50 orang mati syahid dekat Christchurch, New Zealand. Beribu orang datang New Zealand masuk Islam, ya. Sebab wow, Islam wow. Tak payah cakap, tak payah ada kuliah, tak payah ceramah. Bilhal nama dia, dakwah dengan cara teladan. Sebab orang Islam,
Orang-orang bukan Islam ni, dia tengok orang Islam ni dia sangat-sangat takjub. Macam ni Islam? Bagusnya. Ya. Tak ada nak balas dendam, tak ada nak maki hamun orang. Tapi bila kita tengok kat Malaysia, macam tak berapa Islam. Saya tak nak cakap benda-benda yang tohmah-tohmah orang. Tuan-tuan boleh buka terus je Twitter Perdana Menteri kita. Baca dalam tu. Macam bukan orang rakyat Malaysia. Saya tak nak kata, saya tak nak bagi tahu. Tuan-tuan tengok sendiri baru tuan-tuan cakap. Ya. Maki hamun, bahasa kasar, ya. Dan ini yang kita nak perbetulkan. Dakwah yang Rasulullah ajar dekat kita bukan cakap saja. Orang Islam paling ramai bergaduh. Orang Islam paling ramai bergaduh. Jemaah lain je dia cari salah. Kau Islam mana? Islam jemaah ni sesat. Oh ni sesat. Apa pula aku yang sesat? Kau pun sesat juga. Habis sesat. Semua sesat. Orang Kristian dia cakap kita betul. Jumpa dengan orang Yahudi, kau pun betul. Jom kita geng 2 orang. Kita lawan Islam. Islam kalah. Sedangkan bila kita cakap pasal Islam, kita cakap Islam ni gini-gini, cakap dekat mulut. Kita banyak habis kat mulut. Tu saya harap walaupun ada masa sikit je. So maghrib dengan isyak sikit je. 40 minit paling lama. Setengah jam je. Tapi harap-harap ada benda yang kita boleh fikirkan sama-sama. Kita dapat tambah baik diri kita, ya. Tuan-tuan, buku saya ni sebenarnya masa saya buat, saya ada satu lagi buku yang saya terjemah daripada Syekh Al-Azhar. Tebal 602 muka surat. Buku tu tajuk dia Adabul Hiwar fil Islam. Adab berdialog dalam Islam, adab bercakap. Dan bila kita tengok dalam tu, tuan-tuan, saya kadang-kadang saya bawa buku-buku ni dekat masjid, dekat surau, kita sambung-sambung kan. Bila kita bersiri, dia lebih detail, kita sempat bincang. Syekh Syed Tantawi dia kata ada 2 contoh cara bercakap, model, ya. Dia start dengan 2 model. Lepas tu dia sambunglah, ada model Nabi Ibrahim, ada model Nabi Ismail, ada model Nabi Sulaiman, banyak lagi. Tapi dia start buku dia dengan 2 model, dia kata. Kita pilih yang mana? Model bercakap model Fir'aun ataupun kita bercakap model Nabi Musa. Nabi Musa bila dipanggil balik ke Mesir, Allah bagi tahu dekat dia pergi menghadap Fir'aun. Bagi tahu dekat Fir'aun yang Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. So Nabi Musa takut. Tuan-tuan, Nabi Musa pun takut nak bagi tahu benda betul. So tak peliklah kita tak takut. Ya, tak peliklah kita takut. Ya. Kita pun penakut ni, semua penakut. Saya bercakap sikit, ada yang kata ustaz berani ustaz ni, maknanya ramai penakut lah. Saya kata rakyat Malaysia kita ni, budaya Malaysia kita ni ada banyak benda yang perlu diperbetulkan. Terutama orang tua. Dah, apa ni ustaz? Ya. Komen orang tua pula. Kalau dah salah lah, tak kira orang tua ke budak-budak. Saya cakap dengan budak-budak, saya kata orang-orang muda ni betulkanlah perangai, ya. Jangan biar akhlak kita tu ada budak muda angkat tangan. Ustaz, selalu kalau cakap keruntuhan akhlak remaja, kejatuhan moral anak muda, ya. Orang tua tak rosak ke akhlak? Ramai rosak. Antara orang tua yang isap rokok dengan orang muda isap rokok, orang tua lebih teruk. Pasal dia dah berapa puluh tahun dah isap rokok. Mudah je faham. Tapi tak mengaku. Kena pula Tok Imam isap rokok. Lagi tak mengaku. Ada banyak lagi dalil lain keluar. Orang lain buat haram, bila kita buat betul. Kita jadi mak dengan ayah. Tuan-tuan, saya bagi contoh sebelum saya contoh lebih banyak. Lepas tu buat kesimpulan senang faham. Saya bagi contoh, kita letak gelas kaca atas tangga. Okey?
Anak kita turun tangga berlari, sepak pecah. Siapa kena marah? Cakap jujur tuan-tuan. Jangan menipu lagi. Menipu lagi teruk. Menipu memang kerja rakyat Malaysia. Cakap Islam. Ya. Tapi menipu biasa. Oi, teruk betul kita. Kejap lagi saya cerita bab menipu. Sebab nak masuk contoh qudwah Rasulullah dalam dakwah. Apa sifat pertama Rasulullah sebagai pendakwah? Siddiq. Cakap betul. Sebab tu Malaysia fail. Sembang kuliah kencang. Tiap-tiap hari ada jadual kuliah. Tapi hak tukang cakap tak buat. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Allah sangat benci orang yang cakap tapi tak buat. Tuan-tuan, letak gelas atas tangga, lepas tu anak tersepak, lari-lari tersepak, jatuh, pecah. Siapa kena marah? Saya jarang jumpa mak marah dekat diri sendiri. Mak ataupun ayah dia akan marah kat anak. Sebab dia ada kuasa. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik orang atas yang ada kuasa, dia buat kat kita pun macam tu juga. Tak pelik. Memang semua rakyat Malaysia macam tu. Yang mengaku Islam. Anak langgar gelas kaca, jatuh, anak kena marah. Mak dah cakap turun tangga elok-elok, tengok betul-betul, anak kena marah. Hari lain, anak letak gelas atas tangga, mak kalut sikit pasal maghrib dah masuk. Nampak baik sikit lah mak nak kejar pergi maghrib. Anak tadi turun berlari nak pergi main bola, nampak jahat sikit. Padahal sama je. Berlari turun tangga, tersepak gelas, anak letak, pecah. Tuan-tuan, siapa kena marah? Anak juga. Jangan gelak kuat sangat, orang tahu betul. Tak, betul ke tak? Sebab apa? Sebab kita ada kuasa. Salahkan anak lagi, keluar dalil lain. Mak dah cakap jangan letak benda bahaya atas tangga. Dia ada hadis lain. Kita orang budak-budak muda lah cakap kat saya. Pasal saya suka kawan orang muda. So ada banyak lah sikit benda yang orang-orang muda tegur ni cepat sikit sampai dekat saya. Dia kata, Ustaz, orang tua ni kan, tentang lah dia orang masjid, dia nak buat, dia ada dalil. Dia marah kat kita buat, dia ada dalil. Pasal dalil memang banyak. Tinggal lagi kita jujur ke tidak, tabligh ataupun tidak. Tabligh maknanya kita sampaikan cara jujur, cara telus. Bukan kita sembunyi-sembunyi. Kalau benda tu boleh, bolehlah. Kalau tak boleh, tak bolehlah. Isap rokok haram. Saya ustaz, haram juga. Saya engineer, haram juga. Kecuali kita ada dalil, ya, benda tu haram kepada ustaz saja. Okey. Ya. Tapi Islam tak pernah diturunkan macam tu. Rasulullah bawa turun Islam, Rasulullah bawa Islam tu dalam hidup dia. Sebab tu orang ramai takjub dengan Rasulullah. Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah kata, akhlak Rasulullah khuluquhu khuluqul Quran. Tengok Rasulullah dengan tengok Quran sama. Kita sembang lain, buat lain. Tuan-tuan, saya bagi contoh lain. Saya masuk surau, kita bagi contoh surau lah. Surau ni dia rasa macam ahli syurga sikit. Kalau bagi contoh pasar lain pula rasa. Ini persepsi nama dia, persepsi. Sebab tu saya nak buka supaya kita berfikir. Banyak dalam Quran Allah sebut ya ulil albab, wahai orang-orang yang ada mata fikir, wahai ya afala taqilun, adakah kamu tidak berfikir? Sebab dia nak suruh kita fikir. Tuan-tuan, saya masuk surau, saya tak pernah sampai kat surau. Jadi saya sampai-sampai saya jumpalah dengan puan, ya. Sembang puan Rokiah contoh. Jadi lepas dah sembang, saya sampai tak ada orang lagi, saya sembanglah dengan puan Rokiah. Lepas sembang saya kata alhamdulillah seronok dapat jumpa, dapat berkenalan. I love you. Kalau saya cakap I love you, huru-hara negara. Ustaz cakap I love you macam satu benda salah. I love you tu maknanya saya sayang awak. Hadis Nabi sahih. Nabi kata jika kamu sayangkan saudaramu, maka ucapkan dia.
Puan Rokiah adalah saudara saya seagama. Saya ucap I love you. Ramai orang akan tengok terbalik mata. Apa ustaz ni? Gatal. Ya. Kalau saya tak ucap dekat Puan Rokiah, saya ucap dekat Cik Zul. Saya kata I love you Zul. Ya. Dah. Kunyit pula dah. Tak kena kan? Tak kena. Sebab kita tak ada. Budaya tu tak ada dalam masyarakat kita. Budaya berkasih sayang tak ada, tuan-tuan. Budaya mengumpat banyak. Budaya maki hamun ramai. Ya. Kalau orang maki hamun orang, ramai datang support lagi. Ya. Paling-paling tidak pun tak marah. Tak berani marah. Ya. Tapi kalau I love you, Allah. Ya, tengok lain macam. Pasal kita tak ada budaya berkasih sayang. Kelentong je duk cakap Islam itu agama kasih sayang, Islam itu agama sejahtera, Islam itu agama selamat. Bohong. Nak cakap I love you pun tak boleh dekat Malaysia. Saya pergi dekat Switzerland. Saya nak turun flight, ya. Nak ambil beg dekat atas. Saya memang jenis suka jalan sorang-sorang kalau pergi. Saya dah melawat lebih 25 buah negara, tuan-tuan. Sebab tu saya boleh cerita juga, ya. Bukan saya kata saya tak suka Arab Saudi, tapi Arab Saudi tak termasuk negara yang saya suka. Minta maaf. Nanti ada pula yang tanya, tak baik Ustaz, Arab Saudi tu ada Mekah dengan Madinah. Saya tak sebut pun Mekah dengan Madinah. Saya cakap Arab Saudi. Mekah dengan Madinah itu lain cerita. Tuan-tuan, Arab Saudi kalau kita pergi, Islam tak berapa banyak pun amalan Islam. Tapi tuan-tuan turun kat Switzerland, banyak amalan Islam. Saya bagi contoh lain. Dekat Switzerland, kita pergi kerja, dahlah kerja kat Switzerland 6 jam je sehari. 6 jam je sehari. Finland lagi bagus, 6 jam sehari, 4 hari seminggu. Malaysia 5 hari sampai malam kerja. Siapa yang balik malam dapat anugerah cemerlang. Bengong punya. Ini budaya bengong nama dia. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Rasulullah kata bahagi hari itu kepada 3. 1 untuk dunia. Rasulullah ni Perdana Menteri, sibuk tahap gaban. Tapi 8 jam je daripada 24, 1/3, 8 jam je. 8 jam je. Lepas tu satu dunia, kesatuan sekerja bersetuju dengan 8 jam, tuan-tuan. Satu dunia. Dia tak ikut Nabi pun. Ya. Satu dunia bersetuju. 8 jam maksimum. Finland kata jangan sampai 8 jam lah. 6 jam je. Switzerland kata 6 jam je. United Kingdom baru buat 6 jam je. Bila orang tanya Perdana Menteri Finland, kenapa buat polisi kerja 6 jam sehari? Jawapan dia sama macam jawapan Rasulullah. Kita kan kerja untuk keluarga. Dia kata, baliklah kat keluarga. Allah. Macam bodoh pula soalan tu. Rakyat Malaysia tak faham ke? Pergi kerja sampai malam. Bila waktu keluarga? 1/3 untuk kerja, 8 jam. 1/3 untuk keluarga. Sebab tu masa dengan keluarga, dengan jiran-jiran kita sepatutnya ada. Tapi pasal duduk kat Malaysia, negara konon-konon negara maju, tak pernah maju lagi negara Malaysia ni. Tak payah nak mengaku sendiri. Malaysia tak masuk negara maju. Ya. Yang kita duk rasa maju ni, tak ada masa lah nak jumpa dengan jiran-jiran, tak ada masa. Ini yang masalah ni. Sedangkan Nabi kata, hidup berjiran macam jiran tu boleh mewarisi harta pusaka kita. Punyalah rapat. Tapi kita tak ada masa. Balik pun kalut-kalut, maghrib tak sempat kat surau kan. Balik kerja. Dengan jam, dengan apa. Tu tak nak cerita lah. Banyak lagi tu. Banyak lagi cerita jam, cerita nanti lain. Lain pula. Saya kalau tunjuk gambar Switzerland, gambar dekat Republic Czech, jalan kosong. Orang boleh berjalan, boleh berlari dekat jalan. Sebab apa? Sebab dia orang ada kemajuan. Kita ni banyak tak fikir. Ya. Sebab dah terbiasa. Tuan-tuan, Nabi kata bagi 3. Kerja dunia 8 jam. Nabi kerja 8 jam je, tuan-tuan.
Apa sunnah rutin Nabi? Saya sekarang bersama dengan Yayasan Restu. Kita buat satu modul baru untuk pemimpin-pemimpin negara. Ini saya memang pujilah Yayasan Restu. Dia usaha dia nak membentuk akhlak pemimpin-pemimpin negara. Kita bawa dia 5 hari duduk satu tempat. Kita buat 5 hari tu 5 hari kehidupan Rasulullah. Bangun mesti sebelum subuh. Hak bangun lepas subuh tak payah nak mengakulah ikut Nabi. Nabi tak pernah bangun lepas subuh. Siapa yang ikut Nabi? Neil Armstrong, Isaac Newton, Albert Einstein. Semua ikut Nabi. Ini semua orang-orang yang bangun sebelum subuh, tuan-tuan. Dalam satu buku dia tulis, antara orang-orang yang terkenal dalam dunia ni, dia ada satu persamaan, dia kata. Mereka semuanya mempunyai 2 kali pagi. Sebab dia orang tak bangun lepas subuh. Dia orang bangun sebelum subuh. Siapa ajar? Nabi. That's why kita cakap orang-orang yang maju semua daripada orang bukan Islam. Orang Islam kita tak ikut. Ya. Kita sembang banyak, cakap banyak. Dakwah, bila cakap pasal dakwah cakap. Bukan. Dakwah ni kena buat. Dakwah kena buat. Ada orang dia perhati kat Tok Imam. Oh, dia respect gila kat Tok Imam. Tok Imam jalan pun, cara Tok Imam jalan pun dia ikut. Pasal dia respect. Tok Imam tak payah cakap apa-apa. Ya. Tapi ada orang nampak Tok Imam lari. Kenapa? Nampak Tok Imam lari. Budak-budak muda tanya saya. Dia kata, Ustaz, orang surau ni, dia ingat dia orang je ke yang masuk syurga? Dengar macam kasar Tapi bila kita jadi orang surau, kita jangan abaikan orang-orang ni. Satu masa Rasulullah diberitahu dalam hadis, zaman Bani Israel, Allah arahkan Jibril supaya bawa turun bala. Turunkan bala dalam satu wilayah, sebab wilayah tu ramai orang buat maksiat. Jibril jumpa Allah. Jibril kata, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak aku nak buat rayuan supaya bala tadi kita tangguhkan dulu. Dekat sana ada satu masjid, ada satu rumah ibadat, 2 orang hamba-Mu yang sangat taat. Siang hari puasa, malam qiyamul lail, solat. Dia tak pernah miss solat. Sangat taat beribadat. Boleh tak tunggu dia mati dulu baru kita turunkan bala tu? Kesian dekat dia. Apa jawab Allah? Allah kata, turunkan bala itu kepada kedua-duanya dulu. Tuan-tuan, jangan ingat kita duduk dalam surau, dalam masjid, kita selamat. Ya, kita tak laksanakan arahan-arahan perintah-perintah yang sebenar. Kita ingat kita dah buat, tapi ya, kita tak buat sebenarnya. Kita duduk bincang, kita jadikan surau masjid eksklusif. Apa yang kita buat kalau ada orang datang pakai seluar pendek masuk surau? Ada orang suruh balik. Orang ni tak layak jadi pemegang kunci rumah Allah. Sebab dia hamba Allah. Dia nak datang rumah Allah, kita suruh dia balik. Kenapa? Dia datang pakai seluar pendek. Dia tak ada kain plekat. Bagilah kain plekat. Ya. Cakap ada duit, ada tabung kutipan. Nak buat apa tabung? Makan. Lepas kuliah maghrib, solat isyak, jamuan. Siapa ajar? Nabi tak makan malam. Kita surau kalau tak ada makan, tak ada orang datang. Macam mana nak buat? Saya pernah cakap macam tu. Lepas tu ada satu masjid yang saya pergi, dia terus off. Tak ada makan lepas solat isyak, lepas kuliah. Lepas 3 bulan saya pergi, dia kata, Ustaz, orang susut Ustaz kurang. Kena buat balik, ada kuih juga malam-malam. Ya? Sebab kita biasa dah. Mesti cakap saya tak berapa bagus kan, tak berapa baik. Apa ni Ustaz, orang nak bagi makan pun salah. Bukan salah, tak ikut Nabi, itu je. Ya. Banyak benda baik yang kita rasa. Tapi kalau Nabi tak buat, saya tetap yakin Nabi tahu lebih baik. Saya yakin Nabi. Saya tahu tuan-tuan pun yakin. Ada orang dia paksa anak dia umur 5 tahun pakai tudung, pakai tutup aurat. Saya kata tak perlu paksa. Budak 5 tahun tak perlu paksa. Nabi suruh hajar ibadat umur 7 tahun.
Dia kata, Allah, apa salahnya Ustaz kalau lebih awal? Nak lebih daripada Nabi ke kita? Pelik kita ni kan, fikir. Kita ingat lebih baik daripada Nabi. Tak ada. Nabi is the mostest, bestest. Itu grammar pun salah dah tu. Ya. Nabi tak ada dah lebih baik lagi. Kalau Nabi kata ajar anak kamu solat ibadat pada umur 7, ajarlah pada umur 7. Tak payahlah nak memandai-mandai. So anak saya tak bangga mana pun ada anak yang masuk sekolah. Darjah 1 umur 6 tahun. Saya kata biarlah 7 tahun lah. Tak apalah. Ya. Itu sekolah sebenarnya yang kita cakap tadi pasal ibadat. Ikut je yang Nabi cakap. Nabi suruh kita cakap betul, cakap jujur, cakap benar, ya. Berperamai di kalangan kita yang dah terbiasa menipu. Saya tanya mak-mak, saya kata ibu-ibu, berapa orang ibu-ibu yang selalu tipu anak? Tak ada, memang tak ada. Sebab kita tak sedar kita menipu. Ya. Malaysia ni kalau kita buat dia punya assessment, penilaian, ya. Dia buat penilaian, Malaysia duduk nombor 2 ke nombor 3 suka cakap menipu. Tuan-tuan, saya tanya budak-budak sekolah, budak-budak sekolah, anak-anak darjah 1, darjah 2. Saya kata, abang, kakak, ya, cuba dengar uncle cakap. Jangan ada siapa-siapa pun cakap bohong, tipu. Tak perlu menipu. Cakap jujur. Janji dulu cakap jujur. Semua dah janji dah. Barulah kita tanya, siapa yang pernah mak dia tipu dia? Ramai tuan-tuan angkat tangan. Dan saya doakan orang-orang yang mengaku ni akan jadi menteri akan datang. Sebab kita tak nak menteri menipu. Kan? Adalah tu yang cakap, kasarnya dia ni. Ya? Saya tak kata kat siapa-siapa. Tapi rakyat Malaysia ni susah juga. Bila orang sebut je, kata kat orang lah tu. Tak ada kata kat siapa pun. Tapi betul ke tak? Nak ke menteri menipu? Semua tak nak. Mana ada orang nak? Kecuali dia. Menteri. Sebab dia nak menipu. Tuan-tuan, saya kata, siapa yang pernah kena tipu kamu? Ramai angkat tangan. Saya panggil seorang, bang, sini bang. Ada orang cakap kat saya, dia kata budak-budak ni kita susah nak suruh dia bercakap. Ada cara dia, ya. Saya panggil dia, bang, sini bang. Dia datang depan. Bang, mak tipu apa bang? Dia kata, uncle, kita tak tahulah betul ke salah mak kita tipu kita. Nampak baik budak ni. Dia tak terus tuduh, ya. Tapi dia sedar dia kena tipu. Ni yang kita nak. Jadi menteri, baru cerdik. Tak kena tipu kat orang, ya. Bukan jadi menteri saja, tu contoh, ya. Yang jadi tok imam, yang jadi cikgu, kita nak orang macam ni lah. Saya kata, apa mak tipu? Dia kata, kita tak tahulah mak kita tipu ke tidak, uncle. Tapi kan uncle, kadang-kadang kita ikut mak kita pergi pasar malam. Kita cakaplah kat mak kita nak beli mainan, ya. Mak kata tak ada duit. Bohong kan uncle? Pergi pasar malam tak ada duit? Ada orang nak berani jawab? Ada dalil apa lagi yang nak pusing-pusing supaya jadi betul? Menipu tu. Tapi berapa ramai rakyat Malaysia cakap macam tu? Boleh dikatakan kebanyakan kot. Bila anak minta apa? Dah, tak payah, mak tak ada duit. Tak ada duit ke tak cukup duit? Saya jumpa tuan-tuan, saya jumpa dekat negara-negara yang kita kata berperadaban tinggi. Dia panggil high value index countries, ya. Dia cakap jujur dengan anak-anak dia. Bila anak dia minta duit, mama nak beli mainan, contoh. Dia pusing kat anak dia. Dia kata, Abang Long, sebenarnya mama ada duit tau. Mama ada dalam beg mama ada duit RM8,327. Bila saya sebut macam tu, contoh macam tu, ramai orang Malaysia dia gelak. Aduh pula sebut satu-satu. Sebab apa tuan-tuan? Itulah lambang orang negara maju. Dia tahu duit dia ada berapa. Sebab tu dia ada perancangan. Tak macam kita. Siapa tahu duit dalam beg duit ada berapa? Tak tahu kan? Tak tahu berapa ringgit ada. Bila kita tahu? Bila habis. Bila nak maju? Bila nak maju? Ya. Tak ada perancangan. Lama-lama dia jadi biasa tuan-tuan. Bila dia biasa, yang salah tak rasa salah dah. Ya. Jangan pelik sangat. Kenapa Firaun sombong? Sebab dia dah biasa. Firaun bila dia dah lama jadi ada kuasa, lama-lama dia tak sedar dah dia sombong.
Tak pelik manusia ni. Cuba cek kita. Kita lagi pelik daripada orang lain. Tuan-tuan, kalau kita nak ubah, boleh lah tu nak ubah. Ya? Ada banyak lah tu. Banyak perkara dah tu sebut tu. Ya? Selipar, jangan letak atas selipar orang. Ada beberapa surau, beberapa masjid saya jumpa memang ada budaya tu. Bila dah jadi budaya, insyaAllah. Ya? Sebenarnya kita diajar supaya hormat orang lain. Itu je dalam Islam. Nabi kata, tidak akan dihormati orang yang tak menghormati orang. Sangat simple hidup kita, tapi kita tak buat. Ya. Jangan parking blok orang. Kalau pergi Jumaat lambat, azan dah, masuk dah. Oh, dah masuk azan. Okey, kita azan dululah. Macam tak masuk lagi muka surat. Ya. Tak apalah. Kita azan dulu, lepas tu kita buat penutup. Ya. Nampak dah banyak juga tu benda yang sampai tu. Ya, harap-harap kita tangguh dulu untuk azan. Saya cuba guna masa 7-8 minit. Biasa kita tunggu 7-8 minit je kan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buat ringkasan je. Nak buat ringkasan dah pasal cuma ada beberapa benda yang tak habis lagi tadi. Satunya kalau tuan-tuan perasan tadi saya sebut cerita pasal babi tu. Saya takut tuan-tuan balik macam termenung malam ni tak lain nak tidur. Apa benda cerita babi tadi tak habis? Cerita babi ni tuan-tuan, bila ahli psikologi buat kajian, babi adalah spesies binatang yang paling tak ada hasad dengki. Malu tak agak-agak? Kita ni nak berebut jawatankuasa masjid pun hasad dengki. Sebab tu babi masuk masjid tu. Tuan-tuan malu tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, Allah kata kal an'ami balhum adal. Macam binatang bahkan lebih teruk. Inilah dia. Kalau kita ambil pengajaran
Untuk kita, untuk kita. Jangan duduk benci je kat babi. Ambil pengajaran. Babi tak ada hasad dengki. Kita macam-macam dengki kat orang. Ya. Kalau ada majlis hari anugerah kecemerlangan kan dekat tempat kerja, ada yang duk mengumpat, asyik dia tu je yang dapat. Babi pun tak buat macam tu lah. Kalau ada majlis hari beri hadiah kat babi-babi, tenang je babi-babi. Tak ada, dia tak ada dengki-dengki. Ya. Kalau babi-babi berkempen nak mengundi kan, tak ada rasa. Dia tak ada asal dengki kau. Ambil pengajaran. Ada banyak binatang sebenarnya yang kita perlu ambil pengajaran. Saya bagi contoh babi sebab babi ni dia paling top lah kan. Kalau badak sumbu bawah lagi. Ni babi. Sebut babi je semua jaga balik tengah tidur pun. Ada banyak tak. Unta, tuan-tuan, unta bila diorang buat kajian, kita pun tak buat kajian, kita bacalah orang dah buat kajian. Unta binatang yang paling lambat marah. Unta. Dia kata the most cool species on the planet. Spesies binatang yang paling cool, yang paling tenang. Sebab tu dia boleh hidup dekat padang pasir. Dia memang tenang, tuan-tuan. Siapa yang pergi Mekah, ya, kalau pergi buat haji tu duduk kat Mina 3-4 hari tu, banyak unta duduk landing atas. Pergilah, ini unta original. Yang pergi tengok unta yang datang kat zoo lah, jangan tu dia stress. Dia dah outstation lama tu, tak balik-balik kampung. Pergi tengok yang betul-betul yang tenang dekat sana. Tuan-tuan, unta ni kita duduk atas dia, kita pegang dia tak tenang je dia. So siapa jenis suka sangat cepat-cepat marah orang, cepat kata ke orang, dah lah, jadi unta lagi bagus. Yang mana jenis suka hasad-hasad dengki ke orang, jadi babi je lah. Nampak macam kasar kan? Nampak macam kasar. Tapi real, betul. Itu yang betul, yang tepat dia. Jangan banyak sangat bahasa berkias, tak sampai. Itu maksud saya tadi tu. Saya nak tuan-tuan faham dulu tu. Jangan salah faham. Ya. Kalau nak bahasa berkias, saya berkias sana, berkias ini, tak faham. Balik tak sampai. Dia panggil bahasa apologetik. Orang Malaysia, orang Timur memang terkenal bahasa apologetik. Tuan-tuan, gemok. Apa kita panggil? Kalau kita gemok, kita panggil apa? Bukanlah gemok, cuma berisi sikit. Itu gemok sampai mati tu. Tak ada, bukan nak. Jangan salah faham, bukan kata kat orang, bukan. Tapi kalau kita kata kat kita gemuk, saya gemuk. So apa saya kena buat? Saya kena kurus. Kenapa saya kena kurus? Sebab Nabi kurus. Ya. Nabi kurus, Nabi tak gemuk. Saya bodoh. So apa yang saya kena buat? Kena belajar. Ini tak mengaku bodoh, dia tak mengaku bodoh. Ya. Alah, cuma tak berapa cerdik lah. Tapi itu yang bodoh sampai mati tu. Kalau bodoh, bodoh lah. Kalau kita pakai baju hodoh lah. Sains dia direct. Ya. Dia kata hodoh, balik tukar baju lain. Ya. Ini tak nak pusing sana, pusing sini. Ya. Akhirnya jadi katak, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak sebenarnya mati katak? Ada orang kata mati katak kena langgar kat kereta. Bukan, salah. Mati katak ni real sebenarnya. Katak adalah binatang, dia panggil binatang amfibia. Binatang boleh hidup tempat sejuk, boleh hidup tempat panas. Dia bukan macam kita darah panas, mamalia. Amfibia ni dia boleh hidup dalam sejuk, dia boleh hidup dekat panas. Jadi katak ni bila dia buat uji kaji, letak dalam air, lepas tu kita rebus air tu, katak ni dia tenang je. Masa air sejuk dia duduk kat situ tak bergerak, masa air suam dia duduk kat situ tak bergerak, masa air panas menggelegak pun dia tak bergerak. Akhirnya dia mati. Itu namanya mati katak. Mati tak nak berubah. Faham ke tidak? Kalau lepas ni balik kita tak nak berubah juga, tak payah panggil mati katak dah, panggil mati Rokiah. Kalau nama Rokiah lah. Ya. Kalau nama Mamat, mati Mamat. Sebab Mamat sama dengan katak. Mati katak ni mati tak nak berubah. Selalu dah, saya tak payah baca lah ayat Quran. Saya rasa dalam khutbah, dalam apa semua, tiap-tiap kali kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah satu-satu kaum kecuali lah kita mengubah diri kita sendiri. Ini yang kita cakap malam ni. Kita nak ubah kita, tuan-tuan. Malam ni
Jangan tuan-tuan fikir macam ustaz biasa Ni bukan ustaz biasa. Ustaz ni lain macam sikit. Orang muda kata lain macam. Ya. Saya bukan cakap pasal tuju kat siapa-siapa. Bukan. Tak ada. Jangan sakut. Sebab kita ni kadang-kadang gitu. Bila saya cakap, kita tak nak pemimpin menipu. Oh, digelak. Ni pemimpin ni lah pemimpin. Tak ada. Bukan kata, kita memang tak nak pemimpin menipu, itu je. Ya. Ada ke pemimpin menipu? Itu cerita lain. Ya. Tapi kalau kita pemimpin, kita cek kita. Kita tak boleh kata kat orang. Stop lah kata kat orang. Ya. Kata kat orang ni, Nabi tak suruh pun. Nak jadi tak buat. Kita tahu. Ya. Tapi pasal dah terbiasa duk mengata orang, duk salahkan orang. Bila jadi orang tua, dalam masyarakat kita biasa tak dengar orang tua-tua dia cakap, budak-budak muda sekarang kurang ajar kan? Ada tak? Biasa tak dengar? Biasa. Kecuali tuan-tuan memang tak keluar gua. Kalau tuan-tuan duduk kat Malaysia, memang biasa dengar tu. Bila dah jadi tua, mula sombong. Kata kat orang muda. Bila selesai? Tak selesai. Orang muda tu tak sabar nak jadi tua. Dia nak cakap kat orang muda pula. Sejak zaman Mak Kilau, tak selesai masalah tu. 7 keturunan dah. Budak muda sekarang kurang ajar kan? Kalau hang tuah ada pun, hang tuah cakap kita kurang ajar lah. Ya. Hang tuah pun akan cakap kita kurang ajar. Hang tuah pergi pasar, dengar geng-geng kita duk bercakap. Ya. So, alright. Hang tuah tu kurang ajar. Ya. Sepatutnya kita bercakap, arakian sementelah oleh yang demikian. Itu baru Melayu betul. Tapi ada tak kita kata kat budak-budak muda, budak-budak muda sekarang bercakap bahasa kurang ajar lah. Sama je. Zaman akan berubah, tuan-tuan. Sayyidina Umar kata, kalau nak jadi pendakwah yang bijak, nak jadi ibu bapa yang bijak, jadi orang tua yang bijak, kita kena faham generasi baru dia tak sama dengan kita. Dia hidup bukan pada zaman kamu. Tuan-tuan, zaman saya, A for apple, B for banana, C for cat, D for dog. Sebab itu binatang ada keliling kat kampung. Ya. Anjing, kucing, pisang belakang rumah. Ya. Itu kita. Sebab kita duduk kat kampung, memang kita lahir kat kampung keliling. Anak-anak kita duduk Somban. Somban ni bandar, bukannya kampung. Ya. Bila kita cerita kat dia A for apple, dia faham apple. Tapi apple dia warna silver, tuan-tuan. Apple dia orang warna silver. Dah kena makan separuh. Tengok lambat faham kan? Pasal orang tua memang lambat faham. Ya. Ada juga yang cakap, janganlah sebut tua Ustaz, lawan pada muda tua, senang je. Ada juga tu nak berkiah lagi. Saya bukanlah tua, cuma dah tak muda. Tak muda tua lah, bodoh. Payah sangat lambat. Ya, takut 2 hari nak cerita tak faham-faham. Ya. Tuan-tuan, mudah je. Sekarang ni pasal kita cakap tentang kita cakap hal kita tak kata kat orang. Jadi katalah yang betul, katalah yang real, ya. Cakaplah yang betul dan buatlah yang betul. Bila kita nak bagi contoh pada anak-anak muda, pada generasi muda, kita kena bagi contoh teladan. Kalau kita menipu dekat pasar malam tadi, anak-anak kita dia tak sabar nak ada anak, dia akan cakap macam tu juga. Jadi budaya orang Melayu sampai bila-bila, ya. Kalau orang tua-tua masih duk salahkan budak-budak muda pun tak puas hati dengan kita, ya. Dia tak sabar jadi orang tua, dia akan salah. Kita bukan mendidik, kita bukan berdakwah. Tapi kalau ada budak-budak datang jumpa tuan-tuan, dapat jumpa kita, cik, saya respect awak cik. Ya, saya nak jadi macam pakcik ya, cantik. Ya, berapa orang kita jumpa orang yang nak jadi macam kita. Maknanya kita menunjukkan teladan. Saya pergi ke masjid, last cerita last, ya. Saya pergi ke masjid sebulan sekali. Jadi saya tak sempat nak kenal orang. Terutama budak-budak dia duduk belakang, dia duduk main kad, kadang-kadang bising, ya? Dia duduk penjuru sana, duduk main kad. Bila saya sampai, saya duduk di sebelah, saya saja nak join, nak geng dengan diorang, tapi saya duduk di sebelah, budak-budak kita diajar menipu daripada kecil, ya? Cepat-cepat dia sembunyi, senyap je. Saya kata, bang, main apa bang? Tak ada. Sebab dia memang cukup takut dekat pakcik. Pakcik tak kerja dia, marah. Ya. Sebab pakcik memang tak main kad. Kalau jawatan kuasa masjid, masuk masjid main kad, memang teruk kita, pelik. Tapi budak-budak memang dia main.
Fitrah dia main. Ni perangai orang tua yang kena betul ni. Dah tua, lepas tu beranak, tak faham. Nak beranak sangat. Bila kita beranak, anak kita budak kecil, kena faham fitrah dia. Ni dalam satu bab. Dalam satu bab. Sebab saya nak buat ringkasan je. Dalam satu bab, dakwah ikut fitrah. Didik anak ikut fitrah. Ibu bapa model dakwah. Nak dakwah pasangan. Tuan-tuan, orang perempuan nak tegur suami, kena faham fitrah orang lelaki. Baru baru betul. Sebab apa kita tegur kena marah? Sebab bodoh. Senang je jawapan pendek. Nak cerita panjang takut masa panjang. Jawapan pendek dia sebab kita bodoh. Bang, abang gimana? Balik lambat. Kau boleh diam tak? Kan dua-dua bodoh kan? Padahal asalnya tak ada masalah apa. Abang tu baru balik masjid, cuma lama sikit sembang, minum kopi sekejap kat kedai. Tak salah pun. Tapi cara yang tu tanya tak hormat, cara jawab ni pun nak marah, habis. Orang lelaki bila tak hormat, ego dia tercabar. Orang perempuan bila kita cakap marah-marah, dia tercabar. Orang perempuan, kan Nabi sebut, Nabi kata didik isteri ni macam jaga tulang rusuk tu. Sikit macam tu je. Dia tak boleh patah. Punyalah susah, dah nak kahwin sangat, kena ambil lah tanggungjawab tu. Kena sikit-sikit. Orang perempuan ni salah cakap sikit, tak salah pun kita, dia dah ngamuk dah. Orang perempuan, contoh orang perempuan bila dia tanya kita, dia bukan nak jawapan, tuan-tuan. Jangan bodoh sangat. Dah kahwin lama mesti tahu. Orang perempuan, tapi ada orang 60 masih duduk bergaduh lagi, tak faham-faham lagi. Sepatutnya dia belajar sebelum kahwin. Isteri tanya, Abang gimana tadi? Orang perempuan kalau kita faham, dia tak perlu pun jawapan pergi mana tu. Kita pergi rapat dengan dia, peluk dia. Yang tahu tak, abang, daripada 2 hari lepas, saya tak jawab soalan dia tau. Dia tanya pergi mana. Saya peluk dia, saya cakap, ayah ingat tak yang 2 hari lepas tu masa abang balik lambat kerja? Abang, masa tu abang duk plan nak ajak ayang pergi jalan dekat Giant. Kita tahu dia suka jalan Giant. Mesti kita tahulah benda dia suka, Boleh abang terlupa yang 2 hari tu abang duk plan nak bawa ayang pergi Giant. Nanti kita plan balik lah. Kita hari Sabtu ni kita pergi jalan lama sikit nak. Kita pusing-pusing lama dah tak jalan-jalan dengan ayang. Kenapa saya cakap benda tu? Sebab orang perempuan kita kena bercakap dengan hati dia, bukan dengan akal. Apa jawapan dia lepas tu? Bestnya tak sabar tunggu hari Sabtu. Selesai masalah. Kalau tidak bergaduh teruk tu. Belum tentu selesai jawab pergi minum kopi dengan haji tu. Belum tentu haji mana bang. Kedai mana? Kedai janda mana? Dah habis teruk lah memang. Dia kebijaksanaan. Ini kebijaksanaan. Apa sifat Nabi yang kita dah cakap tadi, kita nak buat rumusan. Satu sidik, cakap benar. Tuan-tuan, mulai malam ni, jom. Saya dah bertahun-tahun dulu, beberapa tahun dulu saya ada iltizam. Aku nak stop cakap menipu. Benda yang aku tak tahu, aku tak akan cakap ke orang. Tak pasti, jangan kongsi. Saya buat assignment anak murid saya, sebab saya mengajar etika teknologi maklumat. So saya buat assignment dia ialah 1 minggu ni saya kata, kalau awak dapat mesej apa-apa, awak dapat WhatsApp apa-apa, awak tak tahu benda tu salah ke betul, jangan sebar. So apa yang jadi lepas minggu, saya kata dah buat dah. Ada separuh buat, ada separuh tak buat. Saya kata yang buat. Apa pengalaman awak bila awak tak sebarkan benda-benda tu? Dia kata bateri handphone tahan lebih lama. Maknanya apa? Kita memang lagi tua, lagi banyak forward WhatsApp orang. Sebab dia dah tak larat dah nak fikir nak WhatsApp apa, forward je lah. Orang tua. Jangan angguk saja, nak berubah ni. Nampak WhatsApp jawatankuasa masjid paling banyak forward budak hilang. Kadang-kadang saya tanya, budak hilang daripada mana ni? Allah, tak apalah Ustaz, daripada mana-mana pun budak hilang. Kita sampaikanlah. Nabi kata, cukuplah kamu dianggap menipu kalau kamu sampaikan semua perkara yang kamu dengar. Kita tak cek, dah menipu dah, Nabi sebut. Tu saya tak nak sambung lagi tu. Saya di tengah tulis buku 4
perkara 44 perkara tentang 4. Orang Cina tak suka nombor 4, tapi saya sengaja kutip perkara-perkara yang nombor 4. Bukan saya kaki nombor, bukan. Tapi ada benda-benda yang Nabi sebut tentang 4, so saya kumpul je, itu je. Ya, 4 sifat munafik. Bila bercakap bohong, munafik lah tu. Ya. Tak payah cakap kat orang, balik termenung kejap, akulah tu munafik. Ya. Ya. Tapi mesti tak ngaku kan? Dia ada pusing sana. Aku selamat. Ya. Tuan-tuan, munafik cakap menipu, janji tak betul. Orang Melayu janji macam mana orang Melayu? Kalau pukul 8 tu 8.30 lah. Itu munafik lah tu. Lama-lama dah jadi Melayu dah. Munafik tu dah Melayu dah. Ya, tak sedar. Pasal kita terbiasa. Waktu Melayu tu kan kita panggil. Pukul 8, 8.30 lah. Allah. Itu pun nak berkira. Oh, janjilah pukul 8. Pukul 8.30 lah tu. Maknanya kita dah menghalalkan mungkin janji sebenarnya. Saya pernah bila kena buat meeting, saya cakap pukul 9, saya masuk pukul 9, saya meeting seorang-seorang. Saya meeting sebab memang ahli mesyuarat orang Melayu semua. So saya start meeting. Okey, agenda kita yang ni, jadi tak ada ahli, jadi kita tak payah buat keputusan lagi lah. Masuk agenda kedua, tak ada ahli, jadi kita tangguh dulu. Yang ketiga, habis 5 minit, saya kata kita tangguh mesyuarat kita. Saya seorang-seorang. Lepas tu 9.30 baru sampai. Dah habis ke meeting? Habis dah. Allah, relax. 9.30 pukul 10 baru kita start. Ya. Sebab kita dah terbiasa. Janji, cakap menipu, pergi pasar malam menipu, Melayu tu. Lepas tu janji menipu. Lagi sifat orang munafik, bagi amanah khianat. Bagi amanah khianat. Tuan-tuan, bukan saya. Tapi ni bila yang live ni jangan duduk potong separuh-separuh pula, hantar kat mana-mana separuh-separuh. Nak hantar kat orang, hantar habis. Ya. Negara Malaysia dalam assessment, dalam pengukuran yang dibuat, kita negara paling tinggi rasuah. Amanah khianat. Ya, bila amanah kita khianat. So itu mewakili kita. Okeylah, kita tak buat. Kita harap kita jangan masuklah geng tu. Ya. Tapi nak masuk universiti, baru keluar result tadi kan, nak masuk universiti, anak tak dapat, guna kabel lah. Tu tak ada masalah. Ya. Ada lah tu nanti dia pusing tu. Kabel tu syafaat ustaz. Ya. Guna kabel ni salah. Ya. Guna kabel salah sebab masuk guna pintu, bukan guna kabel. Masuk ikut pintu. Tapi dah biasa dah tu. Sampai anak saya pun. Anak saya pun dia balik sekolah, dia lepas periksa dia kata, "Macam mana bang? Periksa okey?" Relax lah. Masuk universiti abah kan profesional dia. Takkan tak ada kabel, dia cakap. Kawan-kawan dia pun dah bagi nama semua dah nak masuk ikut kabel. Kita dah terbiasa. Ya. Tapi saya ajar anak-anak saya. Saya duduk dekat universiti ni, anak-anak abah jangan minta universiti ni. Pergi belajar kat universiti yang abah tak ada kuasa. Dia kata, Allah, orang lain nak minta tolong abah, anak sendiri tak boleh tolong. Pasal dia ajar oleh kawan-kawan dia. Tak ada. Saya kerja kat UiTM, anak saya semua UiA. Dan masuk melalui permohonan biasa. 4 orang masuk UiA. 2 orang dah grad first class. Ya. Sarjana muda biomedik dengan bioscience. Dan bila dia dah grad, tuan-tuan, barulah dia faham apa yang saya buat. Dia kata, "Bah, terima kasih bah, sebab abang dapat first class ijazah sarjana muda. Ini abang punya usaha. Bukannya abang pakai kabel. Abang bukan masuk cara tak betul. Ya, abang buat daripada awal dulu cara betul." Baru dia faham. Ya. Bila kita tak nak tolong, sebab kita guna perkataan tolong tu, tolong takkanlah salah. Ya. Tuan-tuan, agih zakat. Ya. Bagilah kat dia lebih sikit, kesian kat dia. Tak boleh main lebih-lebih macam tu. Tak boleh lebih-lebih macam tu. Saya buat sistem agihan zakat. Kriteria orang ni, anak berapa, gaji berapa, mak ayah, dia dapat berapa. Dari kriteria. Okey, kita masuk dalam sistem, tak. Okey, dia dapat macam ni. Ni, dia dapat macam ni. Orang ni, dia dapat macam ni. Ditarik daripada database. Tak sampai 7 saat, selesai. Keluar nama senarai penerima zakat. Tak ada seorang pun cek.
pergi check, yang ni nak bagi ke tak? Tak payah, tak payah. Dia bukan tanya kita nak bagi ke tak. Zakat dia ada hak kelayakan. So bagi. Tekan satu button lagi, masuk duit dalam akaun. Tapi budak ni tak minta zakat. Minta ke tak minta, tak perlu tanya dia. Kalau dia layak zakat, bagilah. Apa jadi pada Sayyidina Umar Abdul Aziz? Dia pergi berjalan cari. Apa jadi Sayyidina Umar? Dia suruh jawatan kuasa zakat, dia pergi cari orang miskin. Bukan duduk kat pejabat tunggu orang datang minta. Bila kita buat perbandingan, gereja, orang masuk gereja dapat duit, ambil je nak berapa? Marah pula. Dia kata jangan hina ustaz-ustaz kita. Bukan hina, kita nak susahlah nak cakap. Ya. Kita fikir kita, kita fikir kita. Jangan kata kat orang lah, jangan cakap kat orang. Ya. Bila kita nak jadi pendakwah, dai yang berkesan, ya, jomlah kita cuba cara santai tapi sampai ni, cari relax, bukannya marah-marah, bukannya majlis ke apa ke, tapi tuan-tuan, bila kita buat dalam hidup kita, orang akan tengok, ya. Saya banyak sebenarnya bila kita tengok dakwah dalam kalangan orang muda, saya tak rasa orang muda ramai dekat masjid, tuan-tuan. Ini salah seorang je, rare, dia spesies rare. Kau umur berapa? 19? 29 tua dah. 29 patut bini 4 dah. Tak, budak-budak muda. Mana budak-budak muda? Ada orang tanya saya, macam mana nak suruh budak-budak muda datang, tuan-tuan? Tuan-tuan, kadang-kadang kuliah kita memang specially design untuk orang tua. Orang tua je dengar, budak-budak tak dengar sebab bukan tajuk dia. Ya. Saya pernah buat kuliah maghrib untuk budak PMR. Ya. Budak, bukan PMR, dia panggil PT3 masa tu. Dan umur 15 tahun. Ada 300 budak. Ya. Saya tukar tajuk kuliah maghrib saya, tajuk sembang-sembang dengan budak-budak. Benda sama nak sampai, tapi duduk cerita, ya. Duduk cakap dengan diorang, lepas tu diorang, oh, betul lah cik, macam tu lah. Ya. Tapi kalau dengan orang muda, orang tua tak boleh buat macam tu. Ya. Kalau saya bergurau daripada tadi pun, tak ada seorang pun dah macam muka macam, semua muka macam Tok Kadi semua ni. Ya. Orang buat kelakar pun tak gelak. Ya. Punyalah sopan santun orang tua kan. Sebab tu orang muda tak geng dengan kita. Yalah, tajuk kita. Ada waktu saya rasa dengan budak-budak muda ni, saya banyak usrah dengan diorang tepi court takraw. Main takraw dengan diorang, saya player takraw, ya. Sampai sekarang pun main bola lagi sebenarnya. Saya main bola. Kami tim bola universiti dulu, sampai sekarang masih main, pergi Filipina, pergi Thailand, ya. Bawa message, berjumpa dengan orang Islam minoriti kat sana. Tapi kami main bola, ya. Kami bukan orang pendakwah. Kalau sebut pendakwah, pergi orang lari. Tapi kita pergi lawan bola. Tapi bila lawan bola, ya, dengan teladan kita, ada ramai yang tanya, boleh ke macam ni dalam Islam? Ramai yang tanya. Baru kita sampaikan. Tuan-tuan, jom kita betulkan, kita betulkan. Dengan budak-budak muda ni, duduk tepi kot takraw, datang seorang, Ustaz. Oh, sebaik Ustaz ada, Ustaz. Ustaz, macam mana cara mandi wajib yang betul, Ustaz ni? Tuan-tuan, kesian dekat dia. Sebab tak ada kuliah tu. Kita duduk sibuk kuliah orang tua, dia nak tanya mandi wajib, kat mana dia nak tanya? Dia malu, dia segan. Ya. Kalau dia datang, dia duduk dalam kuliah maghrib, dia tanya, Ustaz, boleh tanya Ustaz, macam mana nak mandi wajib? Orang tua-tua pula, kau ni, serabut je, pergi belajar kat sekolah lah benda tu. Dakwah, kat mana dakwah kita? Lepas ni, kita ada banyak dah tu. Kita nak buat ringkasan. Kalau kita nak dakwah dengan anak-anak, dengan keluarga, nak anak soleh, kita kena jadi soleh dulu. Anak tengok kita, berapa kali balik kampung jumpa mak ayah, ataupun dia dengar mak dengan ayah duk gaduh. Ayah tu kan susah lah kan dia tu, nyusahkan je, nak itu, nak ini. Anak dengar. Sama ada dia suka ke tak suka, bila dia tua, dia stres, dia akan buat macam tu juga kat kita. Sebab dia ada model.
Tuan-tuan, jangan duk pegang yang orang tua-tua cakap saja. Orang tua-tua kata, kalau kita nak marah ke anak kita, jangan sebut benda tak baik kan. Kalau nak marah ke anak, jangan sebut anak jahat. Sebutlah bertuah sungguh. Ya. Tuan-tuan, dengar saya punya komen. Kalau dalam hati tak berniat doa anak bertuah, tak payah sebutlah, tak payah sebut. Kita nak marah, mulut bertuah, munafik. Faham Faham. Jangan salah faham. Kalau dalam hati masih marah, tak payah sebutlah bertuah ke apa pun. Bertuah punya, cemerlang punya anak. Tak jadi. Dia kena betulkan dalam hati tu. Tok guru saya pesan, dia kata makna sabar, syukur, paling banyak benda-benda yang orang tua-tua cakap. Paling banyak yang ustaz-ustaz duk sebut. Tapi ustaz duk asak dengki kat orang. Ustaz duk nak benda tu, nak benda ni. Kita ni hidup janganlah mementingkan dunia, ya. Tapi bila orang lain dapat gaji banyak, dia rasa hati, dia kecil hati. Kalau betul tak suka dunia, tenang. Ya. Saya pergi dekat jabatan-jabatan kementerian, kadang-kadang saya kata, kalau kita nak anugerah cemerlang, kita kena buatlah benda yang dapat anugerah cemerlang. Ya. Ada yang cakap, Ustaz, kat sini anugerah cemerlang bukan dia ambil yang cemerlang, Ustaz. Yang kuat bodek. Saya kata, kalau betul anugerah cemerlang, kena kuat bodek, maknanya kena kuat bodek lah. Baru dapat anugerah cemerlang. Oh, kita orang bukan jenis bodek, Ustaz. Kita orang jenis ikhlas. Kalau ikhlas, daripada tadi lagi duduk diam. Tak payah cakap apa-apa. Kenapa nak juga anugerah cemerlang kalau ikhlas? Tuan-tuan, kita fikir kita. Benda, jangan tuju kat orang dulu. Jom kita ubah kita. Nak habiskan rumusan. Jauhi sifat munafik. Cakap, tipu, janji mungkir, amanah khianat. Last sekali, satu lagi. Kalau tak setuju, melampau. Exactly masyarakat kita. Tak setuju dengan menteri, babi keluar. Tak setuju dengan ni, maki hamun. Itu melampau lah tu. Ya. Kalau tak setuju dengan menteri, pergilah jumpa menteri. Okey, ada yang jawab, bukan senang Ustaz, nak jumpa menteri, susah. Habis tu ada cara lain. Kalau kita jadi menteri, baru kita boleh ubah, Ustaz. Okey, kalau nak jadi menteri, letak jawatan sekarang, pergi bertanding parlimen. Pergi bertanding. Biar dapat jadi ahli parlimen, baru boleh ada calon jadi menteri. Saya kalau bertanding parlimen takut kalah pula. Kalau dah takut kalah, duduk diam-diam. Menteri tu dia dah menang. Patutlah dia jadi menteri. Ya. Kadang-kadang payahlah cakap dengan orang bodoh sangat ni. Kalau dah bukan tugas kita, duduk dia buat tugas kita betul-betul. Jadi mak dengan yang betul, menjadi ayah yang cemerlang. Ya. Tak payahlah nak jadi menteri. Ini duduk sembang, dipanggil sembang kari. Dia ada satu lagi atas lagi, sembang babi terbang. Dia punya sembang babi pun boleh terbang. Dia sembang macam esok negara berubah, tak ada kegunaan. Tapi kalau tuan-tuan tunjukkan contoh, bagi sumbangan sampai menteri pun tengok, oh, ada seorang dekat surah An-Nur fasa 3 tu, ada seorang budak, baguslah dia tu, baguslah. Saya perasan dia panggil dia. Nampak? Kita tak perlu buat appointment. Kalau nak buat betul-betul, buat betul-betul. Ya, buat betul-betul. Jangan duk kata kat orang. Ya. Kita, ya, tak ada orang tengok, tak ada orang pandang, maknanya kita tak ada kehebatan. Saya pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak panggil saya datang, saya tak datang cakap seorang-seorang, orang tak nak dengar. Tuan-tuan pun dengar ni pasal ada dalam jadual, ya. Daripada tadi lagi nak balik kan. Dah cukuplah. Itu 4 sifat munafik. Kemudian kita top up dengan 4 sifat Rasulullah. Tengok, sebiji sama. Dia punya compliment. Satu, syidik, cakap betul. Mulai hari ni aku nak cakap betul. Profesor Hamka kata, siapa yang nak jadi penipu, nombor 1, dia kena jadi orang yang akan menipu lagi. Siapa nak jadi penipu, dia kena standby untuk menipu lagi. So kalau kita tak nak menipu lagi banyak kali, tak payah menipu. Ya. Kau datang ke surau? Ya. Mesti lah kan. Ramai jawab situ pasal dia nak nampak baik. Tadi saya dekat sekolah rendah cemerlang, berprestasi tinggi tuan-tuan. So saya tunjuk Zak keluar dekat depan, skrin besar layar kat depan, gambar BTS. Tuan-tuan tahu tak BTS? TBS tahu? Okey, maknanya tua lah. TBS tu stesen bas.
Ini kumpulan Korea, tuan-tuan. Keluar dekat depan, zak, berderet. Ya. Bising. Cikgu ada ni, cikgu ada keliling. Saya kata, bang, bangun bang. Dia pun bangun. Kenal tak? Tak kenal. Saya tak tahu. Kita memang dah lama dah duk ajar menipu budak-budak ni. Pasal nak tunjuk baik, nak tunjuk baik. Bila tak kenal K-pop baik. Orang tua lah ni ajar ni. Saya kenal, tuan-tuan. Saya kenal BTS. Saya kenal Blackpink. Biarlah nak kata saya ustaz apa jenis macam ni. Ya? Sebab saya tak nak jadi ustaz menipu. Saya, tuan-tuan, dengan artis-artis ni, alhamdulillah saya tak pernah ambil tahu pasal hati-hati. Bohong lah. Ada yang kata budak-budak sekarang suka K-pop. Teruklah budak-budak sekarang suka K-pop. Ya. Tuan-tuan, saya besar dalam sekolah pondok. Ustaz-ustaz kat sekolah pondok, favorite dia ialah cerita Hindustan. Sama je Hindustan dengan K-pop. Nampak pusat, baju ketat. Sama. Tapi pasal kita dah lama hidup dalam Hindustan, kita tak rasa benda tu salah. Ya. Bila kita tengok K-pop, apa tergedik-gedik. Yang Hindustan tergelek-gelek. Samalah. Ya. Kita pantang orang buat, salah. Kita buat, betul. So, bila-bila saya tunjuk BTS, Blackpink, saya tunjuk gambar-gambar yang seksi-seksi sikit. Ya. Blackpink tu pakai memang seksi sikit. So bila saya tunjuk tu, ramai budak-budak kita, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Siapa ajar saya tak tahu. Yang paling kuat istighfar, ketua pengawas. Itu yang dia jadi ketua pengawas. Saya suruh tengok semua. Cikgu memang tak suka kot cara saya. Saya kata cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ha? Pernah tak tengok sebenarnya gambar ni? Cakap jujur. Pernah. Tahu tak dia siapa? Senyap je. Tahu tak Blackpink? Tahu. Tu dah lepas cakap betul lah tu. Apa tujuan kita sebenarnya nak menipu tu? Saya tanya budak-budak, siapa benci cikgu? Seorang pun tak angkat tangan. Sebab cikgu ada keliling. Siapa benci kat cikgu? Tak ada. Duduk diam. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Belakang seorang tu, mana bagus. Kita doakan dia jadi menteri perempuan seorang hak belakang tu. Bila tanya siapa benci cikgu, dia angkat tangan tadi. Tak tahu anak siapa, tapi kita doa dia jadi menteri wanita. Yang lain hak tak mengaku ni tak payah jadi menteri. Tuan-tuan, bila tanya siapa benci cikgu? Samalah tanya cikgu. Cikgu, ada tak siapa cikgu yang menyampah kat anak murid? Allah, apa punya soalan ni cikgu kata. Nampak macam baik kan cikgu-cikgu? Ya. Yang cerita cikgu lempang anak murid tu apa cerita? Yang cerita anak murid calar kata cikgu apa cerita? Saya bagi tahu dulu dekat Menteri Pendidikan dulu. Saya kata, doktor, sebenarnya bohonglah budak-budak sekolah jahat. Saya boleh tunjuk video, saya tanya budak-budak, siapa yang ada benci cikgu? Tak ada. Semua beristighfar, maknanya soleh. Tapi acah-acah. Acah-acah. Saya memang basuh budak-budak kita. Stop lah, acah-acah. Siapa benci cikgu? Ramai angkat tangan. Okey, anak-anak, selagi kita ada rasa benci kat cikgu, pendidikan, pembelajaran kita tak berkat, tak berkesan, baru boleh bagi tahu kat dia. Baru dia sedar kat mana nak ubah. Ya. Kalau kita jumpa kesilapan, baru kita tahu nak buat. Tapi kalau kita duk tutup, memang sampai bila lah, sampai tua. Tuan-tuan, Siddiq cakap betul. Cakap amanah. Amanah ni dia panggil responsible, accountable. Ya. Bila ada amanah, buatlah betul-betul. Ya. Tabligh menyampaikan ataupun jangan sorok-sorok. Tabligh ni banyak benda kita sorok. Orang lain kita sorok yang ni, kita bagi tahu yang ni je. Orang lain, orang ni kita, saya bagi tahu. Ya. Fatanah bijak. Fatanah bijak. Ni yang kita duk belajar tadi ni, supaya kita bijak ilmu psikologi, kita bijak ilmu sosiologi. Saya datang Negeri Sembilan, saya tak banyak sangat bawa budaya Terengganu. Pasal saya tahu tuan-tuan mesti akan banyak salah faham. Orang Terengganu tuan-tuan, kalau dia cakap dekat orang binatang, tuan-tuan jangan salah faham. Binatang tu mesra. Mesti tak boleh terima kan? Orang Negeri Sembilan dia kata, apa orang Terengganu kasar cakap kat orang binatang. Ya.
Sama lah, Orang Negeri Sembilan ada bahasa dia yang orang lain pula tak faham. Ya. Saya turun duduk dekat hotel kat Putrajaya 3 hari. So hari kedua tu turun nak breakfast. Turun-turun jumpa kawan-kawan kampung. Ya. Dia datang dengan menti besar, Terengganu. Ramai, satu meja panjang. So bila saya turun tu ramai yang kenal. Woi, Natang ni ada sini, dia kata. Ya. Dia panggil saya Natang. Saya pun pergi dekat, dia kata, Natang ramai, memang you mana? Natang juga ramai menatang. Tapi sebab kami rapat, tuan-tuan, jangan salah faham, tak payah nak tunjuk pandai sangat. Belajarlah ilmu sosiologi. Belajar ilmu orang Terengganu, belajar ilmu orang Melaka. Baru kita tak kata orang salah. Kita cepat kata orang salah sebab kita bodoh. Kita ingat Negeri Sembilan je ada satu dunia ni, dalam dunia ni. Ya, tak betul. Ya. Orang Melaka, weh, lahabau dia panggil kan. Ya. Kawan saya panggil lahabau, saya panggil dia lahanat. Sebab saya baik dengan dia. Ya. Kasarlah orang Melaka, orang Kelantan cakap. Ada orang Kelantan cakap, kasarlah orang Melaka ni menyumpah orang. Dia tak sedar. Kelantan, dia cakap bengong dekat orang. Bengong tak ada makna tau. Bengong tak ada makna. Dengar betul-betul dia punya nada dia. Bengong, maknanya hebat. Jangan marah. Saya sekali-sekala pergi jumpa kawan-kawan dekat Kelantan. Yalah, kita datang pakai baju kemas sikit dalam kerja kan. Bengong mula ni. Maknanya saya tak marah apa-apa. Saya peluk je dia. Tapi kalau bodoh, gaduh lah. Kita suka kata ke orang. Sebab tu Nabi kata, siru fil ard, pergilah berjalan. Kenapa saya jadi lebih terbuka? Sebab saya kenal orang Belgium, saya kenal orang Republic Czech, saya tahu orang dekat Paris, saya tahu orang dekat apa, Finland, Switzerland. Diorang bila dia buat benda-benda ni, kadang-kadang kita salah faham. Sebenarnya tak, bukan kita yang salah faham. Ya, so kita lebih terbuka. Ya. Saya nak ending, tuan-tuan, cerita dakwah santai ni. Saya ada kawan-kawan dekat Europe. Bila saya pergi present paper, saya pergi kat sana, saya akan contact diorang. One day, masa tu saya ingat orang hina Nabi, lukis kartun Nabi. Sekarang ada cerita hina Islam kan. So apa jadi dekat orang Islam? Semua pakat maki hamun budak tu. Tak selesai. Sebenarnya kita sama dengan dia. Dia maki Nabi, kita maki orang. Ya, sama je. Ustaz pula tu yang duduk kata-kata tu. Ustaz, kalau nak tegur dia, pergilah jumpa dia. Buat rombongan, bagi tahu kat polis nak jumpa dia dalam lokap. Saya rasa boleh bagi, tapi malas. Kita seronok kata je kat orang. Tak selesai. Saya rasa bersalah lah pasal saya tak pergi. Sebab tu saya tak kata apa-apa dekat dia. Ya. Tuan-tuan, yang buka baju, ya, berapa orang pergi jumpa dia? Dan berapa orang duduk marah-marah dekat dia? Kita tak ada usaha. Ya. Kalau tak nak pergi, cukup. Jangan salahkan dia. Jangan marahkan dia. Apa ni Ustaz? Kalau orang dah buat salah, macam mana kita tak salahkan dia pula? Bukan tugas kita salahkan orang. Ada pula orang tanya, kalau kita tak boleh cakap orang salah, maknanya tak ada orang lah salah dalam dunia ni. Apa masalahnya kalau tak ada orang salah dalam dunia? Kita ni siapa? Ya. Qadi seorang je dalam daerah. Yang kita ni adalah da'i. Da'i usahalah ajak orang. Qadi yang jatuhkan hukuman seorang. Kalau qadi ramai wahara negara. Tuan-tuan, bila orang lukis kartun Nabi dekat, tak silap saya masa tu dekat Denmark, dia tulis kartun Nabi, dan orang kita kat Malaysia ni duduk buat gambar dia, lepas tu bakar, ya, dalam TV. Lepas tu ada yang pijak-pijak, nak marah dekat pelukis kartun tu. Saya jumpa ada seorang pendakwah Paris, Perancis. Dia orang Lebanon tapi dia duduk di Perancis. Dan saya dah sampai dekat Paris. Paris masjid dia besar, tuan-tuan, lebih besar daripada surau kita. Masjid dekat negara bukan Islam. Ya, dan dia tak dibenarkan buat kuliah macam ni. Dia tak dibenarkan belajar. Nak masuk budak-budak nak mengaji Quran 5 orang je. Habis 5 orang keluar, 5 orang keluar, masuk. Dia tak bagi kumpul ramai. Nak masuk universiti pakai tudung, kena buka dulu tudung baru lepas masuk pagar. Itu tekanan dekat Perancis, dekat Paris. Tuan-tuan, bila saya jumpa dia malam tu, dia kata dia baca Facebook saya, dia kata I read in your Facebook, dia kata you are in Warsaw, dekat Poland. Masa tu saya kat Poland.
let's have tea, dia kata. Ya, saya pun jumpalah petang tu. Duk pergi minum, sembang-sembang, tanya perkembangan. Dia kata ada satu benda tu yang what happened in your country, brother? Saya masa tu tak dapat tangkap benda apa dia cakap. Ya, dia kata apa yang berlaku kat negara awak? Saya kata what? I cannot get. Dia kata, dia tunjuklah video kita duduk bakar, duduk pijak-pijak apa semua. Dia kata lepas buat benda ni, what's next? Soalan dia simple, what's next? Saya pun jawab nak pelepah diri, ya. Saya kata I'm not sure because I was not in. Saya bukan geng diorang, saya tak tahu, saya kata. Ya. Saya memang bukan geng pijak-pijak pun. Macam bodoh, habis masa. Nak tunjuk kat siapa sebenarnya? Ya. Kalau kita pijak tu sampai bergegar negara-negara kafe tu, okeylah juga. Negara kafe gelak je kat kita. Ya. Dah lah 2-3 TV, TV3 je yang tayang. Tuan-tuan, bila dia tanya masa tu, saya pun macam mana aku nak jawab Saya memang tak setuju. Ya. Dia kata, brother, let's I share with you. What happened in Paris? Apa yang berlaku kat Paris? Paris ni nak semayang pun polis jaga, nak buat majlis tak boleh, nak pergi universiti tak boleh, nak pergi sekolah ke tudung tak boleh, belajar agama kat sekolah tak boleh. Apa yang kita buat? Dia kata dekat Paris kita tak lawan, ya. Tapi kita grow, kita didik budak-budak muda yang Islam supaya praktis cara hidup Nabi. Senyum dekat orang, tegur orang, tolong orang, and then kita spreadkan dia dalam masyarakat. Tuan-tuan, kalau pergi ke Paris, tuan-tuan pakai appear kita orang Islam, pakai kopiah ke apa, ada orang datang nak tolong, orang kafir tak datang nak tolong kita. Tapi kalau dia datang nak tolong, itu orang Islam. Dia memang hantar budak-budak muda ni supaya sebarkan praktis Islam. Tolong orang, tegur orang ni. Dia kata, I beg you brother, kalau kita jumpa ada orang nak minta tolong, ada orang nak tolong kita dekat tengah jalan, I beg you brother, ask him whether he is Muslim or not. I'm sure they are our people. Dan apa jadi dekat Paris bila ramai orang yang macam tu dalam bandar? 30% pertambahan orang masuk Islam. Dia tak timbul macam kita duduk sibuk, orang tu murtad, orang ni murtad, macam mana nak jaga orang murtad. Lagi ramai orang minat kat Islam, ya. Ada orang baik, siapa tu? Islam, ya. Jumpa orang baik, ni orang mana? Islam, ya. Dia tak melawan, ya. Lagi gerun sebenarnya Perdana Menteri dia. Lagi dia tekan, lagi ramai orang masuk Islam, ya. Kita tak ditekan, lagi ramai orang lari keluar. Itu bahaya kita, masalah kita. Jadi jawatankuasa agama, jawatankuasa surau, jawatankuasa masjid, orang jumpa kat luar, jangan jadi muka ketat. Ramai orang tegur saya, dia tu ustaz, ya. Orang surau ni tadi yang tak saya tanya dia, orang surau ni dia ingat dia orang jaga masuk syurga. Bukan nak tegur orang kalau jumpa kat pasal malam. Tahulah kita ni berdosa, dia kata, ya. Kita takkanlah tak tegur, muka ketat di jalan. Ketat, rapat, sendat, mampat muka. Sedangkan apa wajah Nabi? Abu Hurairah kata, aku tak pernah tengok orang manusia yang paling banyak senyum banding dengan Nabi. Senyum. Ya. Saya jumpa orang perempuan pun saya senyum. Saya tak tahulah, tuan-tuan tak setuju kot. Kalau belajar, kalau ustaz dia tak setujulah. Tapi saya jumpa dengan seorang penyanyi Cina dekat TV. Saya duk tunggu queue nak masuk TV, dia pun duk tunggu juga, pakai skirt pendek je. Pakai baju atas pun sikit je. Kalau tarik atas nampak bawah, tarik pun nampak atas. Saya duduk sebelah dia, ya. Dia tahu lepas ni slot agama. Tu saya sembang dengan dia. Saya browse sekejap, saya cari sekejap maklumat dia. Sebab saya baru tahu nama dia. Siapa tegur dia? Saya kata, dia pun macam takut nak tegur. Dia tahu saya ustaz. Oh, hi, dia kata. Saya kata, I've seen you in the newspaper. Oh, congratulations. Your song is quite lagu dia masa tu meletup dekat Taiwan. Saya tuan-tuan tak payah carilah siapa, ya. Tapi sampai sekarang dia masih kontak saya. Dia tanya pasal-pasal Islam. Itu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Dia tanya saya, dia kata, you ustaz ke? Saya kata, saya ustaz lah. Ustaz tak apa ke tegur I macam ni, dia kata, ya. Dia tahu dia buat benda tak betul. Tapi bukan kita yang nak hukum dia. Kita yang nak hukum dia. Dia pandai-pandai. Kalaulah sampai satu masa dia nak masuk Islam, siapa lagi dia nak rujuk? Dia nak pergi jumpa Tok Imam yang muka ketat. Jumpa jauh pun takut dah. Tuan-tuan,
Saya ada seorang profesor Hindu masuk Kristian. Saya cakap kat dia, congratulations. Dia pelik. Kenapa? Tahniah dekat saya. Dia kata, saya convert Kristian. Saya kata, Kristian dengan Islam kita sama. Saya cakap yang sama dulu. Yang tak sama, sabar dulu. Cakap yang sama dulu. Dia seronok. Apa beza dia tu kalau sama? Saya kata, adalah sikit beza. Kristian, dia cakap Allah Tuhan berkuasa. Orang Islam cakap Allah Tuhan berkuasa. Ini cara dakwah orang kafir. Ya. Ada dalam buku yang saya kata adab dialog tu, Syed Tantawi. Ya, memang dia ada cara cakap orang munafik, cara cakap orang kafir, cara cakap orang bodoh, cara cakap orang jahil, macam-macam. So, saya kata, tahniah. Dia kata apa beza? Saya kata, Islam agama Allah. Kristian daripada Allah. Dia percaya Allah, saya percaya Allah. Saya tanya dia, you jumpa tak Allah yang berkuasa tu? Tak boleh, dia cakap. Kita kena jumpa Jesus. Saya kata, nampak Allah sayang kat kita orang. Allah sayang kat orang Islam. Sebab Allah nak jumpa kita orang. Kenapa masuk Kristian tak boleh jumpa Allah? Masuklah Islam, boleh jumpa Allah. Lagi bagus. Allah kan berkuasa. Dia tahu Allah berkuasa. Kalau jumpa Jesus, cakap kat Jesus, nak ni, Jesus lupa. Tak sampai kat Allah. Ya. Sambil-sambil dia gelak-gelak pun, dia kata, good. Ya. Saya nak belajar Islam pula, dia kata lepas ni. Saya kata, kita nak jumpa Allah anytime. Boleh jumpa. Allah cakap 5 kali, wajib jumpa. Lain masa, jumpalah bila-bila pun. Dia kata, wah, bestnya. Kalau boleh dapat jumpa. Boleh cakap direct dengan Allah. Saya kata, boleh. Ya. Allah penyayang dekat orang Islam. You yang salah. Ya. Kristian asalnya betul. Tapi sekarang, you cakap tak boleh jumpa Allah pula. Itu yang salah. Ya. Dan dia mula belajar Islam. Bukan saya yang memberi hidayah. Ya. Sebab yang memberi hidayah ialah Tuhan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf. Saya nampak, bila nampak 8 orang, 8 daripada 9, muka macam bagi tahu dah nak subuh. So saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak pasal lama sebenarnya ni plan nak datang. Jadi bila datang saya jamak takhir. Yang dulu, yang tak datang. So jadi dua kuliah lah ni sebenarnya. Tapi adalah sikit sebanyak yang kita boleh manfaatkan. Minta maaf, minta ampun salah silap saya. Jangan salah faham je. Jangan salah faham. Kita nak betulkan kita nak upgrade diri kita. Kita mati dalam perjalanan untuk membetulkan diri kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.